stigma pada diri sendiri tu ada lah. Soalnya kita rasa, aku ni gila ke? Okey, kita kembali semula dalam YM Podcast. Rasa macam dah lama tak jumpa dalam YM Podcast ni. Okay, kali ini kita bawakan dengan topik yang menarik insya-Allah, iaitu bipolar disorder. Kita nak jemput siapa pula kali ini untuk membincangkan mengenai bipolar disorder. Okey, kita perkenalkanlah sikit nama dia. Okey, nama beliau adalah Nur Syamimi Musa. Kalau anda kenal, mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Tapi insya-Allah saya rasa kita akan lebih mengenali beliau nanti. Okay. Assalamualaikum Puan Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi Aini. Okey, Puan Mimi, kita nak panggil Puan ke Kak Mimi ke macam mana? Panggil Kak lah. Panggil Kak dia. Alright, okay. Kalau kita nak tahu, kalau penonton lah nak tahu, kita memang dah tahu. Okey, kalau penonton nak tahu, Kak Mimi ni merupakan seorang content manager, betul? Betul. Dekat mana tu Kak? Di Gombak. Di Gombak. Alright. Lepas tu Kak Mimi juga ada menulis buku lah, iaitu Damai dengan Depresi. Okey. Dan beliau juga merupakan graduate ijazah sarjana muda farmasi. Okey. Lepas tu sekarang akak kerja sebagai content manager. Ya, betul. Macam mana boleh bertukar tu? Flip flop dia tu, kita boleh cerita nanti. nanti. Kita tahu lepas ni. Okay, lepas tu Kak Mimi juga didiagnose sebagai major depressive disorder ni pada tahun 2018. Kemudian tukar kepada bipolar mood disorder. Ini nanti kita kena cungkil lebih lagi kot. Alright, okay. Kak Mimi, mungkin ada sedikit background yang Kak Mimi nak ceritakan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini. InsyaAllah tadi pun Aini dah sebut lah nama penuh saya ataupun nama glamour, nama di media sosial Mimi Musa. Saya macam tadi Aini sebut background farmasi di Universiti Malaya, tapi selepas 4 atau 5 tahun macam tu saya bertukarlah kerjaya. Itu disebabkan oleh ujian yang Allah hantar kan. Ujian sakit ni menyebabkan saya terpaksa berhenti dalam bidang farmasi dan meneruskan kehidupan dengan buat konten lah. Buat konten. Saya sekarang ni saya content manager. Dan di samping itu saya juga ada berjinak-jinak menulis, dan disebabkan itu terlahirlah buku Damai dengan Depresi. Kiranya ni buku sulung akak lah. Kalau buku ikutkan, saya menulis pun bukanlah satu buku penuh. Maksudnya menulis tu secara eceran lah. Satu bab macam tu ada. Sebelum ni ada juga buku lain lah. Dia buku lain tu kiranya dia buku lah, bukan buku. Bukan dia macam di laman sesawang ke bukan? Laman sesawang pun ada juga menulis. Saya memang cara saya meluahkan perasaan adalah dengan menulis. So saya banyak menulis lah. Baik. Alright lah, kita terus kepada tajuk lah. Soalan aku tajuk pula. Tajuk kita dah tahu dah tadi. Okey, kita terus kepada soalan. Okey, macam mana pengalaman akak lah sebagai pengidap sakit mental ni? Pengalaman saya cerita sikit lah macam mana saya mula didiagnose dengan mula-mula saya didiagnose dengan major depressive disorder, ataupun kalau bahasa Melayu kita panggil dia kemurungan. Masa tu tahun 2018. Tapi mungkin saya pun tak pasti simptom-simptom tu mungkin dah bermula lama sebelum tu, mungkin masa saya belajar lagi. Saya habis belajar 2015. Masa tu saya terpaksa extend 1 semester sebab yalah, kita tak tahu kan masa tu apa yang berlaku pada diri sendiri, kenapa jadi macam tu, tak boleh nak fokus belajar semua. Dan lepas tu bila saya bekerja, simptom tu dia lagi teruk. Maksudnya saya memang tak boleh nak fokus. Lepas tu sedih yang berpanjangan, berterusan, yang membuatkan kita punya performance kerja tu jadi menurun. Drop lah. Macam tak boleh nak perform langsung lah kerja kan. Jadi apa yang berlaku masa tu saya dah tukar kerja 2 kali lah. Ni tempat kerja yang kedua dekat KL pula. Maksudnya tukar tempat kerja tu masih lagi ahli farmasi lah. Masih ahli farmasi. Tapi mula-mula tu saya tak tahu kenapa dengan diri saya. So saya berhenti kerja macam tu je. 4 bulan je saya kerja. Masa tu kerja government.
4 bulan. Lepas tu saya berhenti sebab masa tu tak tahu kan. Kita macam ingatkan kita ni apa macam orang kata macam bodoh sangat ke apa ke, tak boleh nak perform ke apa kan. Tapi itulah lepas tu bila di tempat kerja yang kedua tu masih berlaku benda yang sama. Tak boleh macam sedih berpanjangan, tiba-tiba sensitif, terlalu sensitif, sampai makan pun efek, berat badan pun turun semua. Lepas tu sampailah satu tahap saya rasa macam dah tak nak hidup. Rasa macam hidup ni tak bererti, rasa macam nak lari kan. Jadi semua benda tu membuatkan saya rasa macam ada something wrong lah kan. Dulu saya ni jenis yang orang kata aktif, program sana sini, jumpa orang, maksudnya bukan jenis yang macam apa orang kata tekanan tu biasa, tapi kita boleh handle. Tapi yang masa tempoh tu dia macam satu masa yang tekanan datang dan saya tak boleh nak handle sampai loss. So masa tu saya rasa something wrong lah. So masa tu jumpa doktor. So bila jumpa doktor, dipendekkan cerita, doktor pun diagnose dengan masa tu kemurungan lah. Kemurungan. So masa tu doktor dah start treatment, makan ubat dan appointment lah, maksudnya temu janji yang sampai sekarang pun saya masih lagi berjumpa dengan doktor. Kiranya masa first akak nak pergi diagnose jumpa doktor tu, akak pergi dekat klinik kerajaan ke ataupun macam mana? Masa tu pergi klinik kerajaan dulu. Lepas tu masa dekat klinik tu doktor terus bagi surat refer. Surat refer tu kita pergi ke jumpa pakar saya jumpa dekat Hospital Kuala Lumpur lah. Sampai kiranya sekarang. masa dekat klinik kerajaan tu akak minta, macam mana akak datang tu, datang jumpa doktor tu macam sebab biasa orang jumpa macam mana nak cakap apa, nak kata kita ni nak ambil ujian das ke, sebab biasa orang jumpa doktor ni sebab demam ke batuk ke, kita boleh cakap kita demam. Yang ni nak cakap apa, doktor saya sedih betul. So saya pun sendiri menghadapi situasi yang sukar lah masa tu, nak jumpa doktor tapi tak tahu nak cakap apa semua kan. Jadi masa tu saya mencari-cari, saya cari kat Facebook, saya PM orang yang pernah alami benda yang sama. Saya tanya dia macam mana, lepas tu dia pun cakap nanti bawa result dust test tu, bawa pergi dekat kaunter, cakap je nak jumpa doktor, bawa tunjuk je result tu kat dia. So disebabkan saya sendiri adalah seorang dalam bidang kesihatan kan, bidang farmasi, jadi sedikit sebanyak benda tu membantu saya untuk memahami lah maksudnya apa yang berlaku. Cuma pada permulaannya saya sendiri pun susah nak terima. Kita susah nak terima apa orang kata, stigma pada diri sendiri tu adalah. Soalnya kita rasa aku ni gila ke, kan. Benda-benda tu memang saya fikir, dan bila nak jumpa doktor tu pun saya pergi 2 kali tau. First time saya pergi tu, akak pergi tu duduk kat luar je. Maksudnya duduk kat luar pintu klinik tu, fikir nak cakap apa dekat orang kaunter, sebab tak sampai hati nak cakap saya nak cakap saya gila nak jumpa doktor. Takkan tu fikir macam nak cakap kan. So kali pertama tu sampai kat pintu pagar je, lepas tu balik. Lepas setengah jam sampai pintu sampai pintu. Lepas setengah jam duduk kat luar menangis, lepas tu last sekali balik. Dan kali kedua tu baru saya dapat jumpa doktor. Masa tu saya ajak kawan lah, teman. Dia teman, sampai jumpa doktor pun dia ikut sekali masuk. Dia pun bagi tahu doktor, sebab duduk rumah sewa kan masa tu dengan kawan-kawan serumah. So dia pun rapat dengan saya. Dia pun bagi tahu doktor lah apa yang tak kena semua kan. Macam tu. Kiranya doktor bukan hanya dengar dekat apa yang akak kata, tapi doktor dengar juga yang kawan pun cerita lah. Okey. Lepas tu selain daripada akak rasa macam sedih, macam tu, apa lagi tanda-tanda lain yang akak hadapi? Dia sedih, rasa kosong, rasa putus harapan, rasa yang paling orang kata red flag. Red flag ataupun titik yang menyebabkan akak nak jumpa doktor tu adalah bila kita rasa macam nak mati. So itu adalah orang kata suicidal thought. Suicidal thought dalam bahasa Inggeris. So itu adalah
benda yang membuatkan akak rasa macam takut lah. Takut tak terkawal. Takut macam apa akan jadi kat diri sendiri kalau biarkan lebih lama. Masa tu dia punya sedih tu kan, dia macam benda kecil ataupun kadang-kadang tak ada benda sangat pun, tapi dia sedih sangat. Lepas tu dia rasa macam dengan kawan-kawan, kita kan macam dengan kawan-kawan kita selalu gelak, borak kan. Tapi betul. ni dia rasa macam benci kat kawan tu, benci kat kawan serumah, rasa macam dia orang tak faham kita, macam tu lah. Faham. Okey, kalau macam tu, apa yang rawatan yang untuk yang peringkat awal tu lah, yang sebagai apa tadi, sebagai major depressive disorder ni, apa rawatan mula yang akak terima? Masa mula jumpa doktor tu, doktor terus start dengan ubat. Ubat tu nama dia sertralin lah. Sertralin ni dia sejenis SSRI je. Ni bahasa farmasi lah. So dia macam, dia fungsi dia adalah nak bagi kita hormon gembira lah. Macam nak bagi kita gembira balik, gembira balik. So start ubat. Lepas tu doktor pun startkan dengan terapi. Terapi tu nama dia cognitive behavioural therapy, ataupun bahasa Melayunya terapi kognitif tingkah laku. So kita jumpa dengan clinical psychologist. So dua benda tu daripada hospital, dan yang lain-lain tu adalah support daripada orang sekeliling lah. Tu pun sangat penting juga. So ubat satu untuk kawal kita punya hormon. Yang kedua adalah terapi untuk bantu kita punya tingkah laku, macam mana kita nak berhadapan dengan situasi, macam mana kita nak handle emosi, macam mana nak kenal pasti emosi. Ni macam budak-budak kan, belajar. Rasa sedih tu macam mana, rasa kecewa tu macam mana, rasa maksudnya kita belajar untuk mengakui dan menerima emosi yang sedang kita alami. Maksudnya macam mungkin ada pesakit disorder ni, dia macam dia tak terima apa yang dihadapi tu maksudnya dalam kelas tu dia akan belajar untuk menerima. Macam mana? Macam mana tu? Dia macam betul tu salah satu dia banyak dia punya modul tu. Antara salah satunya yang saya tuliskan juga dalam buku Damai dengan Depresi ni adalah macam mana cara kita nak menghargai benda-benda kecil dalam hidup kita. Masa tu diorang bagi saya satu kertas, suruh isi apa benda yang buatkan saya gembira kan. Contohlah benda simple je, benda kecil yang tak memerlukan modal ataupun tak memerlukan benda yang besar. Contohnya tengok awan boleh buatkan kita gembira. So saya tulislah dalam tu benda-benda boleh buatkan gembira. Lepas tu saya susun, contoh hari Isnin nak buat apa. Hari Isnin saya nak tengok awan sebab boleh buat gembira kan. So Selasa buat apa. Lepas tu sampai 2 minggu. Lepas 2 minggu kalau saya dapat buat semua benda tu, kena bagi reward. Maksudnya bagi reward kat diri sendiri. Apa yang saya nak bagi reward lepas saya settle 2 minggu tu. Tulis kat kertas. So lepas 2 minggu jumpa dengan clinical psychologist semula. Lepas tu bincanglah pasal benda tu kan. Kenapa kena buat benda tu, kepentingan dia apa, macam mana benda tu dapat bantu, macam tu lah. Tu salah satu lah, dia ada banyak lagi sebenarnya. Faham. Lepas tu okay. Tadi sebab kita dah mention awal tadi, akak ada major depressive disorder masa tahun 2018. Lepas tu dia berubah kepada bipolar mood disorder. Apa perbezaan antara dua ni, dan yang masa bipolar mood disorder tu masa tahun bila? Setahun lepas tu. Setahun selepas doktor diagnose dengan depression tu. Doktor masa tu sebab tiba-tiba rasa macam sihat. Maksudnya kan kita fasa depresif tu kan, dia macam sedih semua kan. Tiba-tiba macam ada satu masa tu macam idea laju macam gembira kan. So macam doktor pun suruh pantau lah, dia suruh catat buat apa ni kita panggil mood scale. Mood scale tu dia skala lah, maksudnya kita letak 1 hingga 10. Mood hari ni apa? Kalau 1 hingga 5 tu macam yang low lah. Kalau gembira kat atas tu paling gembira 10. 1 paling sedih. So selepas beberapa ketika tu dah catat semua tu, dan doktor suruh pantau lah. Maksudnya kalau contoh hari ni sedih, esok tiba-tiba gembira, apa yang berlaku masa tu, doktor suruh catat kan. So bila dalam lama tu doktor
bila ni doktor pun kata sebenarnya bipolar. So bipolar ni sebenarnya dia dua kutub. Nama pun kan, bipolar. Maksudnya dia ada dua kutub. Satu kutub fasa depresif, satu fasa manic. Tapi bipolar dia ada dua jenis, type 1, type 2. Macam saya type 2, dia hypomanic. Kalau type 1 dia manic. Okay. Saya bukan doktor tapi insyaAllah boleh lah share sikit kan. So beza dia adalah kalau bipolar dia ada mood dia kadang-kadang fluctuate lah. Dia boleh kejap kat bawah, kejap kat atas. Oh, dia punya perubahan tu agak ketara lah. Dia bukannya macam bawah lepas tu sederhana. Tak. Dia boleh macam tu. Dan dia ada tempoh masa dia lah. Macam contoh kadang fasa depresi tu seminggu. Lepas tu okey balik. Lepas tu mungkin hypomanic. Hypomanic ni dia macam dia boleh jadi macam terlalu banyak idea tiba-tiba kan, macam aktif je kepala ni, berfikir macam nak tidur pun kepala bergerak lagi. Kan. Lepas tu dia boleh jadi macam ada orang lah, tapi saya simptom ni saya tak ada, berbelanja. Dia boleh habiskan gaji dalam masa sehari mungkin, macam tu. Ada orang dia mungkin kalau type 1 tu, macam type 1 orang yang manic tu, dia boleh sampai tahap dia rasa diri dia nabi, dia rasa diri dia ada superpower macam tu lah. Tapi yang tu type 1 lah. Kalau hypomanic dia kurang sikit. Cuma dia berubah fasa tu yang kadang-kadang tu bila dalam fasa yang kat bawah macam happy sangat kan, dia macam ni happy sangat ni, nanti tiba-tiba down balik kan. So kena bersedia. Adakah perubahan tu adalah disebabkan oleh ubat yang saya pun tak tahu apa istilah tadi akak sebut tadi, yang mengubah daripada sedih kimia, naikkan daripada gembira. Adakah disebabkan ubat tu ataupun sebenarnya doktor salah diagnose masa yang awal, macam mana? Benda tu biasa kalau banyak ni daripada pengalaman kawan-kawan lah kan, kawan-kawan yang menghadapi penyakit yang sama, diorang pun kadang-kadang simptom tu doktor mungkin pada permulaannya tak nampak yang hypomanic tu. So doktor akan diagnose sebagai inilah depression, tapi lepas sebab tu penting untuk jumpa doktor walaupun rasa dah sihat. Sebab benda-benda yang macam ni lah yang kita tak tahu kan sebenarnya apa yang berlaku. Jadi kalau contoh saya rasa saya dah sihat, saya tak jumpa doktor, mungkin tak tahu yang sebenarnya itu adalah bipolar. So sangat penting lah dekat luar sana kalau ada sesiapa yang mengalami situasi yang sama, even rasa dah sihat pun jangan terus berhenti makan ubat, jangan terus berhenti jumpa doktor, sebab kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Jadi teruskan je jumpa doktor, jumpa ubat supaya doktor boleh pantau lah. So itulah. Jadi maksudnya dia bukan disebabkan ubat tu lah, dia maksudnya dia, sebenarnya benda tu ada, cuma tak nampak dia lambat lagi sikit. dia. Dia baru nampak. So simptom dia mungkin tak nampak lagi masa tu. Okay. Lepas tu apa tadi? Saya macam ada soalan nak tanya, tiba-tiba macam dah hilang. Lepas akak cerita hilang soalan tu. Okay. Macam tadi akak ada cakap lah yang bila datang ni disebabkan dibantu oleh kawan-kawan juga Jadi macam saya macam hilang soalan tu. Tadi sebab saya dah tanya. Tak ikut saya dah tanya, so dia dah tak ikut dah susunan tu. Okey. Jadinya macam kalau sebagai pesakit bipolar ni kan, kalau kita tahu macam kesihatan mental ni belum awareness dia tu dah ada, cuma dia macam belum menyeluruh lagi lah. Masih ada rakyat Malaysia yang dia boleh terima, ada yang macam half-half, kau ni je sakit mental. Kadang-kadang bagi alasan je kan. Kadang-kadang ada yang menganggap yang macam sakit mental ni sebenarnya malas macam tu kan. So macam mana akak menghadapi stigma masyarakat yang macam tu? Okay, stigma masyarakat sebenarnya benda tu memang benar. Maksudnya dalam buku ni ada bab yang pertama, ada kisah seorang salah seorang penulis ni, dia jumpa doktor pakar ONG, dan doktor tu cakap
dia tahu dia ada depression, doktor kata awak kena baca Quran, awak kena tahajud, awak tak tahajud ke, doktor tu tanya kat dia kan. Jadi maksudnya nak kata stigma tu ada di mana-mana lah, walaupun dalam kalangan mereka yang dalam bidang kesihatan, tapi mungkin dia bukan bidang psikiatri lah. Dan saya sendiri masa mula-mula dulu ada yang macam cakap, cuba awak buat macam saya bangun tahajud setiap hari. Jadi saya dulu macam awak juga, lepas saya tahajud semua hilang, dia kata. Dan ada juga yang pernah cakap kat saya, mandilah air garam kan. Dia kata dulu dia pun mandi air garam. Macam-macam lah yang bila saya kan selalu menulis kat Facebook share pasal benda ni. So adalah yang macam PM minyak-minyak lah, macam-macam lah produk kan. Tapi apa ni, sebab orang tak rasa benda tu macam mana, dia mungkin anggap benda tu macam dia. Maksudnya dia lepas dia amalkan sesuatu tu, dia hilang benda tu, sedih semua tu kan. Tapi untuk orang yang depression tak, benda tu dia ibaratnya macam orang yang patah kaki kan. Patah kaki dia kena ada tongkat, dia kena ada ubat, dia kena ada fisioterapi. So tak adalah macam kalau orang patah kaki kita kata kat dia solat lah, baca Quran, semua tu boleh hilang kan. Tapi orang yang patah kaki kena makan ubat. Takkan boleh hilang dengan hanya baca Quran kan. Kita tak menafikan bahawa benda-benda yang contoh baca Quran, berzikir tu sangat-sangat membantu, terutamanya untuk yang Muslim kan, dia sangat membantu dan kena buat lah benda tu. Tapi jangan nafikan benda-benda yang lain lah, macam ubat, yang terapi semua tu. Benda tu dah namanya pun penyakit kan. Penyakit perlukan ubat, perlukan terapi. Lepas tu macam tadi akak cakap, walaupun dah sihat jumpa doktor. Maksudnya adakah walaupun maksudnya dah sihat tu, sihat yang macam mana yang dah tak perlu jumpa doktor ke, memang kalau dah disahkan sebagai bipolar ni memang kena bergantung kepada ubat? Ada orang yang sebab dia, kita tak boleh kata pukul sama rata setiap orang lah. Setiap orang ada kondisi dia tertentu, ada kehidupan dia. Ada orang yang mungkin walaupun dia dah makan ubat, tapi dia punya kehidupan sangat sukar, dan yang menyebabkan dia susah nak macam mana nak sebab orang yang macam sakit mental ni, dia sangat perlukan sokongan daripada keluarga, daripada kawan-kawan, daripada environment sekeliling dia. Dan kalau dia tak dapat benda tu, maksudnya dia dah kuranglah elemen social support tu. So mungkin masa dia untuk rawatan tu mungkin lebih panjang berbanding dengan orang mungkin yang ada social support yang sangat bagus, ada keluarga yang bagus, dan dia makan ubat ni, dia patuh ubat dan terapi semua pergi. So benda tu akan membantu dia untuk lebih cepat lah recover tu. Cuma benda ni tergantung kepada setiap individu tu. Ada je yang dah sihat, yang betul-betul sihat, yang doktor dah discharge daripada ubat. Ada je, tapi ada juga yang terpaksa makan ubat sepanjang hayat. Cuma benda tu bukanlah tanda bahawa dia tak boleh berfungsi macam manusia biasa. Macam saya, sekarang ni saya masih makan ubat dan saya boleh bekerja. So ubat tu membantu untuk kita kembali berfungsi. Menjalani kehidupan. Ya, menjalani kehidupan. Kiranya biasanya dalam berapa tahun untuk sakit tu sembuh lah? Mungkin doktor macam ada bagi anggaran ke tak dalam tahun ke? Dia pun yang tu semua tergantung kepada kondisi. Dia tak ada macam okey awak makan ubat ni lepas tahun awak sembuh, tak. Dia kena even contoh kalau yang dah berhenti makan ubat, yang dah sihat sepenuhnya, dia boleh jadi relapse. Relapse tu maksudnya dia datang balik lah. Dia boleh jadi macam tu juga. So kalau jadi relapse, mungkin dia kena start ubat semula. Tapi ada orang yang mungkin dah sembuh dan dia yelah, mungkin rezeki dia dapat support yang baik dan dapat teruskan kehidupan dengan baik. So dia pun tak kena relapse, contohlah. So setiap orang tu berbeza lah. Buat masa ni ada ke, tak tahulah, mungkin akak pernah berkenalan ke, ataupun mungkin ada satu grup ke yang bekas-bekas pesakit tu? Adalah berjaya lah kiranya benda tu. Ada, tapi diorang pun macam mana, dia akan berjaga-jagalah. Maksudnya bila dia rasa macam ada simptom tu balik, memang doktor pun akan cakap kalau awak ada rasa balik, rasa benda yang sama,
doktor akan cakap datang je hospital bila-bila masa. Walaupun macam dah dismiss, maksudnya dah tak makan ubat ke, tetapi kalau berlaku benda berulang balik situasi yang sama, memang kena jumpa doktor balik lah. Tapi ada je kawan saya yang macam yang memang dah doktor dah dischargekan ubat tapi masih memerlukan terapi. Contoh dia dah tak makan ubat tapi dia masih jumpa dengan klinikal psikologis ke, kaunselor ke. So benda-benda macam tu memang diperlukan dan dia bergantung pada individu. Maksudnya dia agak sukar jugalah. Sakit ni kiranya dia bukannya tak semudah macam kalau kita sakit demam, dalam satu tempoh saya sihat. Betul. Tapi dia kalau berkaitan dengan mental ni, dia memang mengambil masa yang lama lah untuk masa yang lama dan dia lebih dia istilah dia fatal. Fatal ni yang boleh membawa maut. Contoh kita ingatkan orang yang kencing manis, yang sakit jantung, dia boleh membawa kepada kematian. Sakit mental pun boleh membawa kepada kematian. Dan benda tu yang kita tak nak lah. Maksudnya yelah, memang kalau macam orang sakit jantung, kencing manis ke, kita kena ambil ubat untuk kawal dia punya, contoh kencing manis, kawal dia punya gula supaya tak lagi tinggi kan. Tapi dia terpaksa makan ubat, walaupun dia dah sihat, walaupun gula dia dah turun, tapi dia masih kena makan ubat untuk kawal dia punya gula. Macam tu juga dengan penyakit mental, walaupun dah sihat tapi benda tu untuk kawal dia punya kimia-kimia dalam otak macam tu lah. Nak bagi senang faham kan. Itulah tu, kita ni bukan budak sains. Alright, okay. Sebelum kita berhenti rehat, kita ada satu soalan lagi lah. Kalau macam Puan cakap tadi, saya nampak lah yang sebenarnya sokongan daripada kawan-kawan dan juga keluarga ni sangat penting lah untuk pesakit mental. Mungkin akan ada nasihat kepada mereka macam mana, apa mereka sebagai orang yang berada di sekeliling pesakit mental ni, pesakit bipolar disorder ni, apa keluarga ataupun kawan-kawan yang terdekat boleh bantu? Dia tak kisahlah bipolar ke ataupun mana-mana penyakit mental. Kalau kita ada kawan sekeliling ataupun ahli keluarga yang terdekat, dia benda yang sangat penting adalah sokongan moral lah. Sokongan moral dan dia bukan sekadar macam kata-kata tau. Dia macam macam mana, dia nak rasa keberadaan orang. Maksudnya keberadaan orang sekeliling yang tak menjauhkan diri. Contoh macam kan ada orang mungkin tend to bila ada kawan dia sakit mental, dia macam tak nak dah lah kawan dengan dia ni, kan, contohlah. Tapi sebenarnya bila kita cakap kalau macam kita dengan kawan kita tu, walaupun aku tak dapat selalu dengan kau, tapi aku boleh, kalau ada apa-apa kau boleh bagi tahu aku, macam tu. So dia akan buatkan seseorang tu rasa macam relief lah, kan. Ada orang yang care pasal dia. So lepas tu penting juga untuk komunikasi lah sebenarnya. Sebab saya, alhamdulillah, saya jenis yang macam boleh cakap. Maksudnya bagi tahu keluarga ke ataupun kawan-kawan apa yang saya rasa. Tapi ada orang yang dia tak pandai nak mengungkapkan isi hati, macam tu. Dia tak pandai nak cerita apa yang dia rasa. Jadi mungkin dia akan menyendiri, dia akan melarikan diri daripada kawan-kawan, kan. So kalau contohlah kita ada kawan yang macam tiba-tiba senyap ke apa, kita cubalah contact dia ke, tanya sihat ke apa semua ke, tanya khabar. Mungkin jangan terlalu orang kata dia ni mesti macam tu kan, macam kita terus terjun kepada konklusi. Kita cuba untuk belajar empati, belajar untuk memahami dan ambil tahu pasal sakit mental. Sebab kalau kita ambil tahu, kita faham, kita tahu kenapa kawan kita jadi macam tu, kenapa ahli keluarga kita jadi macam tu. Tapi kalau kita tak tahu, tu yang macam ingat kena gangguan jin ke apa ke, kan. Itu yang rasa macam dia ni tak cukup solat ke. Tu yang mula datang stigma-stigma tu. Tapi kalau kita dah faham, kita tahu kenapa, kita tahu apa yang boleh dibantu, so benda tu akan membantulah sebenarnya. Okay, baik. Okay, kita dah tahu mengenai apa perkara yang orang-orang terdekat ni perlu buat kepada kita, dan juga mungkin
akak boleh kongsi lah apa perkataan yang tak patut disebut kepada pesakit mental. Perkataan yang tak patut disebut tu banyak je. Tu kena list kan, tu kena cerita dia. Kena list kan. Contohnya, itu macam saya sebut tadi tu, jangan terus judge ataupun terus hukum lah. Orang kata jangan buat kerja Tuhan lah. Kita hukum orang, seseorang tu depress sebab tak solat, sebab tak zikir, sebab tak tahajud. Jangan terus hukum macam tu. Sebab benda tu walaupun mungkin benda tu betul orang tu kurang solat, tapi benda tu akan menjauhkan lagi. Maksudnya dia rasa macam diri dia orang kata dijudge apa maksudnya dihukum ataupun dihukum lah. So tu pertamalah. Yang kedua, jangan cakap apa lagi. Dia sebab dulu ada orang pernah cakap kat saya lah, boleh tak payahlah sedih sangat. Maksudnya dia cuba menidakkan apa yang saya rasa. So dulu kan macam contoh masa kita kecil kan, bila kita menangis kan, mesti kita akan disuruh untuk berhenti menangis. Maksudnya dah jangan menangis. So itu adalah satu ini pun saya baru belajar lah. Maksudnya benda tu menidakkan emosi. Maksudnya kita, kenapa Allah bagi kita air mata kan kalau bukan untuk menangis. Jadi kalau ada orang tu tengah menangis, biarkan dia menangis dulu sampai dia tenang, lepas tu baru kalau kita nak cakap tu cakap slow-slow. Maksudnya cakap pelan-pelan, jangan terus hukum macam tu kan. Lepas tu validation lah. Validation tu maksudnya kita validate apa yang orang tu rasa. Contoh kalau orang tu cakap, aku contoh kan macam kita dengan kawan, aku sedih sebab result aku teruk, result exam. Lepas tu kita terus cakap dengan dia, alah tak payahlah sedih, kau dapat C okey lagi. Ada orang lebih teruk, maksudnya membandingkan. Betul. Ada orang lebih teruk, fail terus. Lepas tu kita pun terus stop kan, rasa macam aku tengah sedih, ada pula dia cakap macam tu. So kita jangan orang kata membandingkan yang macam tu lah. Contoh sekarang macam kita kata, kau tak payahlah sedih, sekurang-kurangnya kau ada makan, orang kat Palestin tak cukup makan. Tu ada, kalau macam tu dia macam mana, dia perbandingan yang tak bagus lah. Maksudnya situasi kita tak sama semua kan. So itu adalah benda-benda yang patut dielakkan lah. Maksudnya membandingkan dengan orang yang kita rasa mungkin benda tu dapat membantu dia, tapi sebenarnya tak. Tapi sebenarnya tak membantu. Jadi mungkin ada orang yang jenis yang macam dia tak tahu benda tu. Macam itulah, dia tak tahu pun yang perkataan tu sebenarnya tak membantu dia, tak membantu pesakit pun. So apa akak rasa macam, jika orang tu sedih, apa ayat yang mungkin boleh membantulah serba sedikit? Dia sebenarnya nak spesifik pun susah sebab ada banyak sebab orang sedih kan. Ada banyak sebab. Lepas tu ada macam-macam situasi. So apa yang penting adalah yang pertama, validate. Validate tu maksudnya kita tidak menidakkan apa yang dia rasa tu. Kalau dia tengah sedih, yes dia tengah sedih. Jangan kita kata kau jangan sedih. Kalau orang tu tengah gembira pun dia cakap, kau janganlah gembira sangat macam tu. Kan macam orang kata potong steam lah. Orang tengah sedih kau suruh aku berhenti nangis. Lepas tu satu validate. Maksudnya kita akui dulu emosi yang kita rasa. Contoh kalau kita tak mampu pun, kita cakap je kalau aku kat tempat kau pun, kalau aku hadapi benda yang sama, mungkin aku pun sedih. Mungkin aku pun tak mampu nak hadapi situasi yang apa yang kau hadapi sekarang. So tak apa. Kalau kau rasa sedih, menangis, tapi lepas ni kita cuba sama-sama atasi benda ni. Contohlah kan. Maksudnya benda yang encourage dia. Maksudnya sebab kadang-kadang menangis ni pun satu ubat juga kan. Kita rasa lega. Lepas nangis tu rasa lega. Tapi kalau kita suruh dia stop, dia macam mana? Tertahan. Benda dia tu macam tak habis lepas lagi. Dia tak habis, tak lepas. Jadi benda tu nanti bimbang, dia simpan nanti lama-lama jadi racun kan. Itu yang sakit tu. So kiranya macam kalau dia menangis, kita biarkan je lah dia menangis. Dia bukanlah biarkan tu macam tapi jangan biar melarat pula nanti. Dia biarkan tu maksudnya ambil masa lah kan. Orang tengah sedih sangat tu kita suruh stop tu tak patut lah. Maksudnya
biar dulu, bagi tenang, peluk dulu ke kan, kalau sesuai lah kan, kalau adik-beradik ke apa, peluk dulu, gosok-gosok usap belakang dia kan, tu benda-benda yang boleh menenangkan lah. Okay. Ada lagi ke perkara lain yang mungkin orang perlu tahu? Yang tu lah yang teringat sekarang. Alright, okay. Lepas tu macam akak cakap tadi lah, kita buat yang ujian DAS tu kan. Ada orang macam ujian DAS tu ada banyak. So ujian Banyak DAS yang soalan. betul, banyak soalan satu. Lepas tu dia ada yang daripada KKM, ada yang lain kan. So ujian DAS yang mana yang kita boleh percayai dan berbaloi ke, maksudnya bukan berbaloi, dia macam boleh percaya ke dengan self diagnose tu? Yang pertama sekali kita kena ingat DAS ni adalah saringan lah, dia bukan penentu diagnosis. Contoh macam kalau keputusan DAS tu anxiety tinggi, so tak bermaksud kita ada anxiety, mungkin keadaan masa tu yang membuatkan kita rasa anxious. So dia benda tu adalah saringan, hanya saringan. Jadi sekiranya tinggi result tu, boleh bawa jumpa doktor, refer doktor dulu. Jangan terus konklusikan kita ada kemurungan ke, anxiety ke. Tapi apa tadi? Ujian DAS yang mana yang betul. Saya tak pasti kalau ada ujian DAS yang tak betul. Cuma yang saya tahu ada ada yang dia tolong kira kan, ataupun yang lagi satu yang kita kena kira sendiri. Maksudnya kena calculate sendiri kan. Tapi rasa macam tak pernah jumpa lagi yang ujian DAS yang tak betul lah. Tak, rasanya sebab dia ada yang online, ada yang atas kertas. Betul. So kalau atas kertas tu biasa kita kena kira sendiri. Kalau yang online tu biasa nanti dikirakan hantar result kat kita kan. So insyaAllah selagi namanya ujian DAS boleh dipercayai. Tapi kalau rasa ragu-ragu, boleh buat lagi sekali dekat klinik. Kat klinik tu memang ada soalan semua tu. Sekiranya macam lepas dah buat ujian DAS tu, jangan pula saya diagnose aku ada dia tak semudah itu. Kita kena bawa juga pergi klinik untuk sahkan. Ataupun doktor pun belajar 4 tahun nak diagnose orang. Takkanlah kita terus ni kan. Betul. Jadi macam untuk ujian DAS ni sebenarnya waktu bila yang lebih tepat lah, lebih sesuai untuk kita buat ujian tu? Doktor. Boleh je buat bila-bila masa. Even sekarang kita rasa okey pun, kalau nak jawab boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukanlah macam benda yang macam sekali buat je kan. Sebab dia ujian DAS ni dia akan tengok emosi kita dalam tempoh 2 minggu sebelum. Contoh hari ni, so kita jawab tu berdasarkan apa emosi kita, apa yang berlaku dalam tempoh 2 minggu sebelum. So kalau macam dah lama sangat mungkin dah tak valid, boleh je nak buat lagi, tak ada masalah. Okey. Baik-baik. Lepas tu macam mana kita nak tahu, rasanya dah terjawab dah soalan tadi, macam mana kita nak tahu kita sakit mental tu? Tapi ada boleh tambah sikit kot. Ada 3 benda lah yang kita boleh perhatikan. Pertama, perubahan kepada tingkah laku. Contoh macam tadi saya sebut, saya dulu seorang yang aktif, gembira semua, tapi tiba-tiba jadi seorang yang sedih kan, kurang motivasi sebagainya. Lepas tu yang kedua daripada segi fizikal, maksudnya makan, tidur. Makan tu mungkin terlebih atau terkurang. Tidur tu boleh jadi terlebih, boleh jadi terkurang. Maksudnya dia berlaku perubahan lah. Tu yang kedua, fizikal. Lepas tu yang ketiga adalah daripada sudut cara fikir. Maksudnya fikir tak boleh nak fokus. Kognitif lah, maksudnya tak boleh nak fokus. Ataupun terlalu kadang-kadang ada rasa nam tu maksudnya tak rasa apa-apa. So 3 benda ni lah kita punya tingkah laku, lepas tu kita punya fizikal dengan kita punya emosi macam tu. Dan kita punya cara fikir lah, maksudnya tak boleh nak fokus ke buat kerja semua tu. Saya ada terbaca juga yang untuk penyakit bipolar ni, dia mengalami kesukaran untuk tidur kan. Maksudnya dia tidur tu dia berfikir. Macam tu. Itu kalau fasa hypomanic tu dia boleh jadi macam sebab idea tu sentiasa datang kan. Tapi saya alhamdulillah setakat ni kalau paling-paling tak boleh tidur pun mungkin sampai pukul 1-2 je lah. Tapi ada kes yang ada kawan saya yang dia 2 minggu tu memang dia tak boleh tidur. Kalau dapat tidur pun mungkin sejam 2 jam. Walaupun dia dah letak kepala, dah buat macam-macam semua kan. Tak boleh nak tidur. Badan penat tapi tak boleh tutup mata tapi tak boleh nak pejam. Macam tu lah. Tapi tak semua
macam tu. Macam saya sendiri, saya okey lagi tidur, terlebih tidur ada. Maksudnya saya bukan jenis yang macam tak cukup tidur, tapi perlukan tidur yang banyak. Maksudnya untuk rehat tu lah. So, kalau macam, adakah kalau walaupun tidur kurang ataupun terlebih tidur tu, adakah esok tu rasa macam masih lagi rasa letih? Masih lagi Dia akan rasa letih lah. Okay. Alright lah. Terakhir mungkin akak boleh bagi kata-kata nasihat lah kepada penonton di luar sana, sama ada untuk pesakit mental ni sendiri ataupun kepada masyarakat lah. Okay. Boleh bagi nasihat? Pesanan saya kepada mereka di luar sana yang setelah didiagnose lah, maksudnya sekarang ni mungkin baru didiagnose, yang masih tercari-cari, mencari kekuatan, tak tahu nak buat apa. Apa yang penting bagi saya, yang pertama adalah kita fokus kepada rawatan. Jangan tinggal appointment dengan doktor. Walaupun rasa macam dah sihat, teruskan makan ubat, teruskan jumpa doktor dan berbincang. Maksudnya bagi tahu doktor apa yang kita hadapi. Kalau rasa lupa tu boleh catat, nanti masa jumpa doktor kita boleh baca balik ataupun bagi doktor baca pun tak ada masalah. Kita cuba untuk bantu diri kita supaya kita boleh kembali seperti dulu, maksudnya kembali sihat ataupun mungkin lebih baik daripada itu. Itu untuk mereka yang sama-sama berjuang dengan saya. Yang kedua adalah untuk mereka yang di luar sana yang mungkin ada keluarga ataupun ada kawan-kawan yang berhadapan dengan situasi yang sama, penyakit yang sama ataupun mungkin apa-apa penyakit mental. Jangan putus asa untuk bantu kami. Mungkin kalau contoh keluarga yang terdekat, dia akan rasa macam penatnya kan, tapi dengan sokongan dan dokongan daripada orang sekeliling lah yang membuatkan kami boleh kembali sihat, boleh membantu kami sihat dan membantu kami untuk berfungsi. Yang tu yang paling penting lah, sebab kalau hilang fungsi, maksudnya tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak berfungsi sebagai manusia ataupun sebagai nak mainkan peranan sebagai ahli keluarga, sebagai mungkin isteri ke, anak ke, ataupun sebagai pekerja. Itu yang paling kita tak nak lah, maksudnya hilang fungsi. Tapi dengan insyaAllah, dengan sokongan, dengan rawatan, insyaAllah kami semua, sesiapa yang menghadapi menghidap penyakit mental, dia boleh berfungsi dan boleh hidup sebenarnya macam orang lain. Boleh kahwin, boleh berkeluarga, boleh makan, boleh ada anak. Yang penting kita jaga semua benda tu yang saya sebutkan tadi lah. InsyaAllah. Baiklah, dengar tu. Sebenarnya benda ni, penyakit mental ni sangat penting lah untuk kita tahu dan ambil berat. Sebab walaupun mungkin kita tak kena, tapi mungkin orang-orang sekeliling kita yang kena. Kadang-kadang kita tak tahu orang tu sedih. Macam Akak cakap tadi lah, orang tu sedih, kita duk bandingkan pula orang lain yang mungkin lebih teruk daripada dia. Padahal situasi dah berbeza kan. Jadi benda tu sebenarnya saya pun sebenarnya baru tahu benda tu tak membantu lah dekat orang yang sedang bersedih. Sebab saya pun antara orang yang tak reti nak pujuk orang juga. Kalau yelah, kita tak reti nak pujuk orang sebenarnya. Tak reti nak pujuk orang. Kita ni dengar je. Kita pandai dengar, okey. Nak mendengar pun kena belajar teknik yang betul mendengar tu. Itulah. So itulah, kita kena belajar teknik tu dan kita kena jangan kita rasa benda kita buat tu betul tapi sebenarnya salah bagi mereka lah. Jadi kita mungkin kena lebih mempelajari mengenai bipolar disorder ni dan juga penyakit-penyakit mental yang lain, insyaAllah. Kita punya YM Podcast dah pun berakhir. Terima kasih Kak Mimi atas perkongsian sebentar tadi. Teruskan penonton YM Podcast. Bye. Assalamualaikum. Okay, ni kita nak belajar macam mana nak buat grounding exercise. Grounding exercise ni adalah salah satu teknik yang clinical psychologist ataupun doktor psikiatri ajar untuk kita relax. Maksudnya untuk kita kembali kepada keadaan kita yang sekarang. Contoh kalau kita macam serabut, kita banyak sangat fikir benda yang dah lepas ataupun banyak sangat fikir tentang masa depan yang tak berlaku lagi. So kita bolehlah praktiskan benda ni. Even kepada sesiapa, tak kisahlah kalau kita tak ada penyakit mental pun kita boleh je praktiskan benda ni kalau kita rasa stres ke serabut ke kan. Jom buat. Jom kita try. Dia ada kiraan 5, 4, 3, 2, 1 tapi hari ni kita buat yang ni lah, yang 3, 3, 3, 3, 3.
Tapi ada 5 benda lah. Kita guna deria kita. Okay. Okay, deria. Kita punya deria apa? Rasa. Okay, kita Telinga, mula dengan mata lah. mata. Okay. Mata Lidah, kita. telinga, mata. Okay, cuba sebut 3 benda yang Aini boleh nampak. Tudung. Tudung. Mic. Okay. Okay. Mata. Lepas tu hidung. Cuba bau. Apa yang Aini tengah bau? Describe sekarang. Boleh describe. Tak bau apa-apa. Tak bau apa-apa tapi hidung rasa sejuk Rasa Okay. sejuk betul. Okay, lidah dalam mulut sekarang tengah rasa apa? Lidah. Manis. Oh, manis tengah makan. Makan coklat tadi. Makan coklat tadi masih rasa lagi. Rasa. Okay, lepas tu apa lagi? Tangan. Tangan ni cuba describe apa yang Aini tengah pegang sekarang. Kasar. Rasa kasar. Kasar sikit. Lembut. Kasar. Ni? Lembek. Lembek. Ada ke rasa tu? Ada betul. Lembek kan? Tekan lembek. Lembek kan? Okay, ni keras. Ni keras. Okay. Lagi satu apa last kali? Dengar. Dengar. Apa yang Aini tengah dengar sekarang? Fokus apa yang Aini tengah dengar sekarang? Bunyi aircon. Bunyi aircon lagi? Bunyi akak cakap. Bunyi akak cakap. Okay. Boleh tak? Boleh. So ni adalah orang kata dia sebenarnya simple je benda ni. Cuma kadang-kadang bila kita terlalu banyak fikir, terlalu ni dia kita serabut sampai kita tak sedar sebenarnya kalau memandu kan. Serabut kan macam tak tahu apa yang kita tengah, kadang-kadang jalan pun terlepas. So maksudnya kita dah hilang kesedaran tu. Bukan hilang kesedaran tu tapi hilang macam fokus lah. Ni nak kembalikan kita pada fokus balik lah. Okay. Jadi macam tanya balik kalau tengah drive, lepas tu tiba hilang fokus tu macam mana nak buat? Boleh lah sambil-sambil. Kena berhenti tepi ke? Tu kalau turut sangat lah, takut accident ke apa kan. Tapi kalau sambil-sambil tu boleh lah ni buat exercise ni lah. Maksudnya tengok depan, depan tu ada orang tengah bawa kereta laju, depan tu ada kereta Beza baru, macam tu lah kan. Maksudnya kita kalau kepala kita menerawang tu takut kita terlanggar depan okay. Faham. Macam pernah terawang. Pernah terawang benda lain kan. Tapi itu lain lah. Itu untuk orang yang biasa lain lah. Tapi yelah benda ni boleh je praktis, tak ada masalah.